Setting up meeting. So gonna record this. Okay. All right. I think we're live. Okay. Selamat petang semua. Terima kasih kerana menyertai kita malam ini. Dan selamat datang kepada Forum Projek Wawasan Rakyat yang bertajuk Sabah dan Sarawak Dianaktirikan. Okey, tanpa berlengah-lengah lagi, saya pass kepada moderator kami malam ini, Fazril Saleh. Terima kasih banyak kepada semua dan selamat Hari Sarawak. Okey. Fazril, turn off your mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang sedang menonton seminar ataupun webinar wacana pada malam ini. Terima kasih kepada Nathaniel Tan selaku salah seorang koordinator bagi projek wawasan rakyat Power. Dan untuk makluman semua penonton bahawa wacana malam ini dibawakan ataupun dianjurkan oleh pusat projek wawasan rakyat Power. Dan tajuk malam ini agak menarik untuk kita bahaskan. Sempena barangkali berkait dengan Hari Sarawak. Dan sebelum kita lupa, selamat Hari Sarawak kepada semua warga Sarawak di mana juga anda berada. Pastinya warga Sarawak punya kebanggaan sendiri menjadi anak jati Sarawak, dan malam ini akan kita bahaskan topik Sabah dan Sarawak dianaktirikan. Itu persoalan yang bakal kita kupas dan kita bincangkan pada malam ini. Yang bersama dengan kita ada 4 orang panelis. Semuanya merupakan anak Sarawak, termasuk seorang yang semua merupakan anak Borneo, Sabah dan Sarawak, termasuk seorang yang merupakan celup Sarawak, Sabah ya. Dan dalam sebenarnya bukan. Saya orang Melayu tulen. Tak ada warisan daripada Borneo. Ya. Okey, sorry. Okey, baik. Bersama kita pada hari ini ada 4 orang panelis. Panelis pertama merupakan seorang aktivis masyarakat, aktivis sosial, dan beliau hari ini bersama dengan gerakan Selamatkan Sungai. Kita perkenalkan Peter Kalang. Peter, how are you? Ya, terima kasih Pak Zul. Apa khabar kita? Selamat petang. Selamat Hari Sarawak. Oh, selamat Hari Sarawak juga dengan kita. Kita kat sini tu? Kami dari Beram, orang Kenyah. Kini tu di sini? Oh, kini tu di Miri. Di Miri. Okey. Di Miri. Ya. Baik. Terima kasih kepada Peter kerana kesudian untuk bersama kita malam ini. Maaf tadi cakap Sarawak, jadi kalau tak faham subtitle tidak disediakan. Jadi panelis yang kedua, kita bersama dengan seorang wanita, seorang gadis yang cantik molek dari Sabah, orang KK, saudari Mahirah. Mahirah merupakan seorang aktivis hak asasi manusia dan sekarang ini bertugas sebagai seorang peguam ya. Dan kita berasa bergembira ada Mahirah bersama dengan kita malam ini sebagai salah seorang daripada pendukung hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia dan berpengkalan di Sabah. Mahirah, selamat datang. Thank you. Terima kasih kerana for inviting me. Selamat Hari Sarawak to everyone. Okay, terima kasih Mahirah. Panelis kita yang ketiga, seorang yang masih muda, harapan negara kita, adik saudara Rafizi dari Sabah. Beliau kini menetap di Labuan dan merupakan salah seorang ahli parlimen digital yang baru-baru ini sedang bersidang 2 hari, ahli parlimen digital, lagi awal daripada sidang parlimen Malaysia. Baik, ya, betul, lagi awal. Apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik. Baik.
Saya dari Sabah ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh warga Sarawak. Kebanyakan Baik, sini Sarawak terima kasih. Sarawak. Terima kasih. Baik. Jadi kita lanjutkan dengan panelis yang keempat, orang Melaya, orang Semenanjung, Dr. Wong Chin Huat, merupakan salah seorang daripada ahli akademik yang aktif dalam jalankan kegiatan penyelidikan. Beliau juga merupakan seorang aktivis dan giat dalam pelbagai acara yang berkait dengan mengangkat martabat kemanusiaan dan juga hak asasi manusia serta reform institusi di Malaysia. Hari ini Wong Chin Huat selain dipakai baju orang Bidayuh, dia juga memakai baju bersih. Dr. Wong Chin Huat, apa khabar? Terima kasih kerana mengundang kita untuk bersama berbincang. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Selamat Hari Raya Sarawak. Baik, terima kasih. Baik, kita mulakan acara malam ini dengan sikit latar belakang tentang apa keprihatinan kami terhadap fokus perbincangan malam ini. Untuk makluman semua bahawa Sabah dan Sarawak merupakan dua wilayah yang dari sudut wilayah keluasan fizikal dan geografinya itu agak luas, dan di sana juga banyaknya hasil mahsul yang menjadi sebahagian daripada sumber bagi negara kita. Walau bagaimanapun ya, sepanjang pembentukan Malaysia atau Persekutuan Malaysia sehingga ke hari ini, kita masih lagi belum selesai mengkonteks membincangkan tentang isu-isu dan keprihatinan tentang negeri Sabah dan Sarawak itu. Baik, ada banyak perbahasannya. Ya, mutakhir kita mendengar ada tuntutan-tuntutan daripada masyarakat Sabah dan Sarawak terhadap hak-hak yang harus dan wajar mereka dapatkan. Dan dalam perkembangan sama, kita juga melihat bagaimana sikap pemimpin-pemimpin politik, khususnya parti-parti politik yang dominan di Semenanjung Malaysia dan juga di seluruh Malaysia, bagaimana mereka dealing ataupun dengan izin mereka melakukan rundingan dengan Sabah dan Sarawak. Dan kita melihat baru-baru ini kena pula dengan pergolakan politik semasa, bagaimana Sabah dan Sarawak menjadi antara komponen penting dalam memberikan kepercayaan kepada mana-mana pihak untuk membentuk kerajaan. Jadi kingmakernya dari Borneo, Sabah dan Sarawak. Saudara sekalian, kalau kita menyorot sedikit tentang pembentukan Persekutuan Malaysia tahun 1963, ya, idea yang dicetuskan sejak 1961, malah sebelum tu lagi, tapi sudah nampak bentuk yang lebih serius dalam rundingan-rundingan yang dilakukan pada tahun 1961 sampai 1963. Di sana kita melihat bagaimana orang Sabah, orang Sarawak dan juga orang Brunei itu ragu-ragu dalam menyertai Malaysia atau menyertai Persekutuan Malaysia. Adapun Persekutuan Tanah Melayu dan juga Singapura itu sudah semacam intact untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia. Ya, tapi dengan pelbagai peristiwa yang berlaku, termasuk pemberontakan Brunei atau pemberontakan Limbang tahun 1962 pada bulan Disember itu menyebabkan keadaan ini ataupun proposal cadangan untuk perubahan Malaysia dalam rundingan-rundingan siri-siri rundingan dipercepat. Maka tahun 63 itu kita menyaksikan pembentukan yang kita sebut sebagai Persekutuan Sarawak, Persekutuan Malaysia dengan penggabungan beberapa wilayah, antaranya adalah Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Sabah. Dan awalnya dicadangkan Brunei untuk bersama, tapi akhirnya atas kepentingan tertentu Brunei tidak bersama dalam Persekutuan Malaysia. Dan Persekutuan Malaysia juga mendapat tentangan daripada Indonesia dan juga Filipina. Berlaku siri-siri konfrontasi bersenjata dan kita melihat pengakhiran Persekutuan Malaysia itu dengan riots di Singapura tahun 64 dan 65 sehingga membawa kepada pemisahan Singapura secara aman pada tahun 1965. Jadi untuk perbincangan malam ini kita nak mulakan dulu dengan Encik Peter Kalang. Soalan kami, pandangan kita tentang hubungan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, harmoni atau bermasalah?
Kena macam ya. Jadi mengapa sedemikian? Jadi silakan Peter. Okey, terima kasih saudara Fazril kerana menjemput saya untuk bersama dengan dialog ini pada malam ini. Saya minta maaf oleh kerana bahasa Malaysia saya kurang lengkap. Saya menggunakan bahasa Inggeris. Jadi I will pick the title of this discussion, that is the Sabah and Sarawak dianaktirikan as the main focus, and I will split it up into 2 points. The first point is for me, because Sabah and Sarawak dianaktirikan with the question mark there, I would like to remove that question mark and replace it with a full stop. In fact, yeah, it is a full stop there. That is the first point that I want to make. And then the second point is this word dianaktirikan. So what is the implication and what is actually happening on the ground? So I'll first start with the first point. I remove the question mark and put a full stop. That is Sarawak and Sabah dianaktirikan. Yeah. So if you look at what is happening, and you don't have to be studying how much money is given and all that, all the other papers work and all that. You just come to Sarawak. Come to Sarawak. Don't stop in Kuching. Don't stop in Sibu only. Don't stop in Miri, but go out. If you go out about 30-40 kilometers from the center of town, things completely change there. First of all, you notice that like the infrastructure, for example, I will take the one very obvious thing that you can see, the infrastructure. A lot of these villages in the rural Sarawak, the only way that you can access them is using the timber road, timber roads. And then you need a four-wheel vehicle because these roads are not being surfaced. They are muddy roads, logging roads. In fact, they are not built by the government. It's built by the people who harvest the timber from our forest. And of course, these roads, they are slippery, they are hilly, they are narrow. And then not only that, they have their own way of maneuvering themselves on the road, because the roads are narrow and it is not meant for people for the public, but it's meant for the logging trucks. So when you drive on these roads, sometimes you have to go to the left and sometimes you have to go to the right of the road. It's not like driving in town, you keep on the left. Or in European countries, it is on the right. But because these logging roads are built for the trucks, and then they are narrow, the trucks have to go to the left and the right. It depends on whether they're going up or down the hill. So for a person who is not familiar with the road, it is a very dangerous experience in driving, because a lot of hazard, and then indeed there are a lot of accidents happening. So, and then another thing that you will notice is in these villages, because at one time, you remember, I'm talking about villages because at one time, the population of Sarawak, 60% of the population of Sarawak were rural people. Yeah. So, but these people, they don't have clean water. They don't have water that is treated water or filtered water. They are living mainly on at the moment, they are collecting the rainwater. But of course, rainwater is not the best source. Sometimes you have dry season, and then they will go to the river. The river are muddy, and because a lot of this logging going on, a lot of the water wash from the roads and all that, from the plantations, go to the river. They are very muddy, and they are not really healthy for drinking and consumption. So there's another thing that you notice. And then the facilities, like the health facilities, the medical facilities, they have very poor equipment in the rural area.
and then they are very far apart from each other. They're very hard to assess. So you again need either you go by the river with a boat, or you go on a 4-wheel drive, which will take you hours. If we have a case where people are seriously sick, it's not uncommon that they die before they reach the hospital. Yeah. And of course, something that you take for granted in cities and towns, especially in West Malaysia, here in Sarawak, I think Sabah also included, telecommunication. You notice that during this lockdown, you have students and teachers who go to the forest. There was one girl in Sabah who had to climb and to the tree, and then had to build herself a platform there so that she can access, so they can do her examination on the tree. So this is something that is really very far. If you look at the development that is seen in West Malaysia, we are very, very far back. And then, of course, if you look at the Malaysian agreement as well, we're supposed to, get some support in order to make Sarawak and Sabah with equal to development that you have in Semenanjung. Yeah. So if you look at other essential, again, like the cost of essential item, consumer goods and product, due to the logistic, the cost is about 3-4 times higher than that it is in town. I take, for example, like a bag of cement, which in town would cost you about 25 ringgit or something like that. But if you reach in the Ulu Baram or in Bario and all that, it will cost you about 60-70 ringgit. So to build a concrete house in these places, it is really very expensive. But not only that, there is no other alternative now because our timbers have been destroyed and all that. In the old days, they used to have timber houses and all that. All the timbers are being harvested. And then, of course, the farm or farm equipments and all that, even the essential like fuel for the domestic use, those are all very expensive up there. And you may know that even to die, they said it is so expensive now. Because in the old days, they used to make their own coffin, but now they have to buy the coffin from town because there's no more tree left for making coffin. So that is the state of affair in the rural Sarawak. And then because of that, you have a lot of urban-rural migration. These people who living in the urban rural area, they want to have the same amenities, the same services that we have in town. And then on top of that, they don't have any job. A lot of cases, the land is being taken by the developers for oil palm plantations and things like that. We have a lot of land grabbing cases in Sarawak. The last count be about 300 of our cases, which is still hanging in the court. So, and these villages, they come down and then they look for odd jobs because they are not highly skilled or anything like that. They'll go for works which are of probably in construction, or some of them end up become waitress at the coffee shops and at the hotels and things like that. And during this pandemic, the lockdown, because of the pandemic, these people, we found out they're the one who suffer most, because some of them are being retrenched from the job. And then, but if they were in the village in the old days, because they were subsistence farmers, the pandemic, the lockdown does not really have a big impact on the people who are still in the rural area, because they still can go out and do fishing. They still can go out and get some pakus and things like that. So this is the effect of the development, underdevelopment, and then the piling up with the case of the land being taken by the developers, which are being sanctioned by the government as well. And then we go to my next point, dianaktirikan. The Malay word dianaktirikan
maybe in English I would say they are being ignored or being neglected or purposely disregarded. So this the meaning of the word, right? So I find it very interesting because this Malay word really shows the mentality of what is going on now. It really aptly describes what is going on. Because if you have an anak, that means you have parents. Yeah. But that seems to be the attitude. The reason because the parents are the one who decide where the development goes. That is the attitude, not my attitude, this attitude of people who are in power, you see. So, but if you look at it, Sarawak and Sabah, just like what it was mentioned by our what do you call moderator just now, Fazril. We came in as equal partners to form the Federation of Malaysia. Why should development be focused in a certain part of Malaysia and the other parts are being neglected? So this is one point. And then there in such a case where we are all equal partners, there shouldn't be anybody who is the principal partner or bigger than the other's partner. We don't have any parents and children type of power here. We are all equal and we should be equal power. I can never imagine that the people who found Malaysia, they thought that we are going to become your children. We join Malaysia or we form Malaysia together with the other states, the other regions, in the understanding that we will collaborate with them. We share our wealth and we share our strength so that we can develop together. That is the idea that was brought up when the formation of Malaysia. So all these 2 points, who are there to be blamed? I will not blame only the federal government, but the state government, the people who are in power in the state are equally to be blamed. Because if you notice what happened after when Adnan Haji Satem, our previous Chief Minister, came into power, he did a lot of things which were never done before him. And he did this not because it was given to him on a silver platter, but he went out and demand for it and then work on it. That's how we get the Pan-Borneo Highway and a lot of other projects that he initiated. So from there, you can see that if these people assert the power, if they say that they point out this thing and bring it up to the people concerned in the federal cabinet, I'm sure we could have achieved a better result than what we are having now. So on the other hand, the people from the other states, they also should be aware of it and they should work together. So I think for now, I stop there and then I'll give a chance to the other speakers to come in. Thank you. Terima kasih, Peter. It's kind of grievances from the son of the soil. So, itu antara lain sebahagian daripada keadaan yang berlaku di Sarawak, dan Peter merupakan salah seorang daripada anak tempatan, orang Kayan gitu kan. Jadi merasai bagaimana underdevelopment dengan izin apa yang berlaku di Sarawak. Saya kira percaya orang Kenyah, sorry. So dalam masa sama, kalau kita melihat kepada fakta keluasan wilayah dan geografi Sabah dan Sarawak itu, Sarawak ada lebih kurang 125,000 km persegi. Sabah kurang lebih 70 ke 80,000 km persegi. Dan kedua-dua keluasan ini kalau digabungkan itu sudah makan ataupun sudah merangkumi 60% daripada keluasan seluruh wilayah di Malaysia. Ini yang keluasan ini belum masuk wilayah di lautan yang saya sebutkan tadi, wilayah darat. Kita nak pergi kepada Mahira. Soalan ini ada kaitan dengan apa yang kita tanyakan ataupun apa yang dibahaskan oleh Peter tadi. Pembangunan masyarakat di Sabah dan Sarawak. Wilayahnya luas, 60% daripada keseluruhan wilayah ataupun keluasan
geografi di Malaysia, cuma penduduknya itu sedikit berbanding yang di Semenanjung. Kalau kita lihat statistik, kurang lebih daripada 31 juta rakyat Malaysia, Sabah dan Sarawak hanya merangkumi 6 juta. Itu maksimum penduduk di Malaysia. Jadi kalau kira-kira matematiknya, yang 25 juta dengan yang 6 juta, mana nak diutamakan? Kan? Yang tanahnya lebih kecil dengan tanah lebih besar, mana nak diutamakan? Itu soalan kami. Jadi pembangunan masyarakat di Sabah Sarawak, apa masalahnya? Mengapa Sabah dan Sarawak terkebelakang dan mundur berbanding di Semenanjung? Terima kasih saudara Fazril. I'll try to speak in Malay and like mix with English as well. Saya rasa like masalah umum, it's just lack of attention from the government when it comes to Bornean states. Jika kita lihat like pembangunan dari segi infrastruktur dan pembangunan masyarakat, saya rasa penumpuan itu macam Peter tadi dah cakap, you can only see it in bandar di Sabah dan Sarawak, tapi secara puratanya memang ketinggalan jauh berbanding di Semenanjung Malaysia walaupun setelah lebih 50 tahun terbentuknya Malaysia. Tapi dari segi penyediaan kemudahan perumahan, infrastruktur, utility dan amenity sosial dan just like the rakyat in general untuk menyertai arus perdana pembangunan masih banyak lagi jauh ketinggalan. So I understand the concern like lagi banyak orang dekat West Malaysia tapi tanah lagi besar dan luas di Sabah Sarawak, but it's just that the treatment are not even enough in the first hand, So jika kita lihat even in terms of transportation in Borneo, like it's not even developed at all, and public transportation adalah salah satu aspek yang sangat penting for the rakyat to economically empower themselves, and those things are not even developed in East Malaysia. So I don't think like they even care in the slightest bit about the development. Like I think they just give a subpar treatment, which I feel like that's the reason why you see a lot of East Malaysians like demanding for more rights and more centralization. So saya rasa pada awal formasi Malaysia sudah ada wujud ketidakseimbangan dari segi priority of resources dan perhatian kepada Sabah dan Sarawak, kerana Sabah dan Sarawak seperti yang kita tahu join Malaysia sebagai sebuah negara, but they are treated similar like any other states in Malaysia. And I think it is highly unfair considering how big those two states are and how large the demands are as well. I think what enrages them even more, yang membuatkan mereka tidak puas hati, is that most of these natural resources came from them, but they are the ones who had to take the back seat. That's why there are growing demands for Sabahans and Sarakians yang nak kerajaan untuk enforce dan to honor the Malaysian Agreement 1963 to centralize it back to these two states that made Malaysia possible, like what Peter has said earlier on. Yeah. Baik, cuma soalan lanjutan. Mahira, tadi sebut tentang underdeveloped kerana kurangnya perhatian. Persoalannya bagaimana dealing anak Sarawak sendiri, maksudnya parti tempatan, pemerintah dan juga penguasa tempatan, bagaimana mereka dealing untuk mendapatkan hak-hak dan juga apa yang sepatutnya mereka dapatkan selama ni? Yeah, so I think that's the thing. I'm not blaming solely probably the government, like what Peter said earlier on. I think the rakyat also, like the citizens, also play a huge role in pressuring their MPs or their state government to push for these things. But at the same time, I think our politicians know that these things are important. And I think like as the rakyat, we have to constantly push these things and push these narratives. And I think that is why centralization is so important, because now sometimes people tend to say or use how like the federal power like as a scapegoat, but at the point where you centralize it
to only the two Bornean states, it's easy for the rakyat to scrutinize the state government and to see like what are the steps that we need to take as a rakyat. Because now that the power is already in our politicians, now you have to act upon it because we already elect you. So I think there's more accountability bila adanya centralization kepada negeri-negeri kepada Sabah dan Sarawak lah. Terima kasih Merah. Kita lanjutkan nanti dengan soalan yang akan datang. Kita pergi kepada saudara Rafizi, anak muda belia yang merupakan stakeholders ataupun pemegang taruh yang signifikan dalam negara ini. Dari segi bilangan anak muda kita kurang lebih 17 juta ya. Jadi untuk Sabah dan Sarawak itu spesifik ditanyakan kepada Rafizi. Apa yang dirasakan oleh belia-belia di Sabah dan Sarawak tentang kehidupan mereka dan juga macam mana dia melihat Semenanjung ataupun Malaysia secara keseluruhannya. Silakan, Fizi. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Dari sudut pandangan saya, Semenanjung yang terdiri daripada 11 buah negeri dan 2 wilayah persekutuan. Dia merupakan satu tempat yang pesat membangun. Kita boleh lihat sendiri, saya ingin sebutkan di sini ibu negara kebanggaan kita Kuala Lumpur. Bangunan yang dibina berlumba-lumba mencakar langit. Dia mempunyai infrastruktur yang lengkap. Dari segi kita tengok, dari segi pengangkutan. Di sana ada MRT, ada LRT. Kalau perhubungan pula, jalan raya di sana cantik, berkualiti tinggi. Manakala kalau di Sabah dan Sarawak, kita masih kurang dalam pengangkutan dan juga perhubungan. Kita tidak LRT dan MRT. Kita masih lagi baru. Kita baru ada kereta api. Dan kalau perhubungan terdapat terdapat masih banyak kawasan yang mempunyai masalah jalan raya yang tidak bertudap, terutamanya di kawasan pedalaman seperti Jalan Kalabakan dari Tawau ke daerah Nabawan. Manakala persepsi saya pula, ini untuk masyarakat Semenanjung khususnya, berdasarkan pergaulan saya dengan warga Semenanjung yang ada di sini, dan setelah beberapa kali menjejakkan kaki ke tanah Semenanjung serta melalui pemerhatian saya di sosial media pada setiap hari, saya dapati warga Semenanjung sama juga seperti yang ada di Sabah dan Sarawak ini. Dia boleh hidup sebagai satu rumpun dan saling harmoni. Walaupun hakikatnya kita dapat lihat bahwasanya terdapat segelintir yang fanatik dengan parti politik. Kita tengok ada yang support parti politik ini, ada yang support parti politik itu sampai berpecah. Ada juga yang bersifat perkauman. Antara satu kaum dengan satu kaum tu dia tidak boleh bergaul, dia tidak bengam. Tak boleh buat bincang lah kalau orang Sabah cakap. Benda-benda ni kita boleh lihat ada juga di Sabah dan Sarawak. Overall, saya lihat di sini, kami melihat di sini, kami di Sabah melihat benda ni dia sebenarnya tiada beza juga dari segi sosial. Cuma dari segi pembangunan, development tu di sana lagi majulah di bahagian Semenanjung. Overall, walaupun kita dipisahkan oleh laut, actually kita sebagai rakyat Malaysia, we should be menjagalah apa yang kita ada sebenarnya. We have to jaga keharmonian negara ini yang mungkin kita tiada di negara lain. That's all what I can say about soalan ni. Baik, terima kasih Rafizi. Itu nampaknya Rafizi cuba untuk menyatakan bahawa perasaan ataupun merasakan bahawa Sabah Sarawak itu masih tertinggal berbanding Semenanjung kan? Ya, dari segi development, pembangunan dan juga ekonomi memang Sarawak dan Sabah agak ketinggalan di situ. Sebab banyak lagi kawasan khususnya di pedalaman, di kawasan saya sendiri daerah Kudat masih lagi belum membangun. Ada kawasan yang sangat mundur. So itulah kita boleh cakap Sabah dan Sarawak ni sebenarnya dia ketinggalan dari sudut itu. Hasrat dan harapan belia itu tak boleh kita ketepikan kerana mereka adalah kepimpinan yang masa kini dan juga masa depan. Jadi kita lanjutkan nanti Rafizi dengan soalan pada pusingan kedua. Okay, terima kasih. Kepada Dr. Chin Wat. Dr. Chin Wat, kita ni sama-sama orang Melaya. Saya juga orang Malaysia Barat. Ya. Cuma ada pengalaman di
Sabah, Sarawak, Brunei dan juga Kalimantan Barat. Itu tempat kita main lah ya, sebab ada saudara mara dan juga buat penyelidikan dan sebagainya. Dr. Ching Wat, saya nak tanya soalan yang pertama. Soalan ni ada dua soalan ya, dia berkaitan satu dengan lain. Pertama, pandangan Dr. Ching Wat sendiri. Betul ke orang Semenanjung ataupun orang Malaysia Barat ini tak peduli kepada Sabah dan Sarawak? Ini soalan pertama kepada Dr. Ching Wat. Yang kedua, Dr. Ching Wat, sebab kita tahu doktor merupakan seorang penyelidik dan memandangkan baru-baru ini kita mendengar Sarawak dan Sabah itu, khususnya Sarawak lah, minta supaya diberikan jumlah kerusi yang lebih banyak, komposisian konstituensi yang lebih banyak dalam parlimen. Jadi soalan itu macam mana doktor melihat komposisi kerusi ataupun perwakilan Sabah dan Sarawak di parlimen sepatutnya berlaku. Walau bagaimanapun sebelum itu kalau kita menyurut sejarah tahun 1963 dengan pembentukan Malaysia, antara janji-janji untuk memberikan autonomi kepada Sabah dan Sarawak termasuk representation di parlimen Malaysia itu dengan jumlah yang lebih besar berbanding dengan peratusan populasi penduduk. Jadi macam mana Dr. Chin Wat melihat dua soalan ini? Okey, terima kasih. Saya jawab soalan yang pertama dulu. Secara ringkas saya rasa masalah pandangan orang Semenanjung, orang Melayu terhadap Sabah dan Sarawak bukanlah pasal benci ataupun hina, tetapi sebab kebanyakan mereka jahil. Mereka tidak faham, tidak tahu apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak, termasuk bagaimana kita mempelajari sejarah kita. Biasanya kita selalu kata Sabah dan Sarawak menyertai Semenanjung. Sebenarnya apa yang berlaku adalah Malaysia menggantikan Malaya apabila Malaya bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi saya nak pergi kepada soalan yang kedua yang lebih penting, iaitu pasal bahawa Sabah dan Sarawak harus mendapat 1/3. Ini biasanya dikemukakan dengan dua alasan. Satu adalah bahawa itu adalah dijanjikan dalam Perjanjian Malaysia 1963. Kedua adalah ia boleh membolehkan Sabah dan Sarawak untuk menolak pindaan perlembagaan yang kalau diutarakan secara satu hala oleh Semenanjung. Jadi saya nak mengkupas kedua-dua alasan ini. Yang pertama, saya nak tunjukkan slide saya. Yang pertama, kalau kita lihat di Perjanjian Malaysia 1963 sebenarnya tidak disebut langsung tentang pembahagian kerusi dan untuk Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Apa yang kita boleh jumpa adalah laporan Intergovernmental Committee, jawatan kuasa antara kerajaan pada tahun 1962 yang menjadi asas kepada Perjanjian Malaysia 1963. Dan dalam yang sini apa yang dia katakan adalah bahawa perkara 46 di Perlembagaan Persekutuan harus dipindah, dan untuk tambahan kerusi 24 untuk Sarawak, 16 untuk North Borneo ataupun Sabah hari ini, dan 15 untuk Singapura. Dan apa yang dikatakan di sini bahawa peratusan untuk negeri-negeri Borneo ini dia harus dikekalkan untuk satu tempoh 7 tahun selepas Hari Malaysia. Singapura itu dipisahkan, dia tidak dimasukkan sekali. Jadi tidak berlaku apa yang dikatakan 1/3 telah dijanji. Apa yang dijanji adalah 1/4. Kerana kalau kita ambil 16 campur 24, 40 dibagi dengan 159, jadi ia adalah lebih sedikit daripada 1/4. Dan apa yang dijanji akan tamat pada tahun 1970. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya berterusan, cuma dan ia sebenarnya tidak ada lagi asas undang-undang, tetapi ia berterusan kerana itu menjadi satu kebiasaan politik dan diterima oleh semua pihak. Jadi apa yang kita bincang sekarang adalah sebenarnya tidak ada asas sejarah, tak ada asas undang-undang.
Nah, kedua perkara yang saya nak bawa adalah pasal semakan dan imbangan, check and balances, so untuk negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Itu kita kena kupasnya daripada sisi demokrasi, prinsip demokrasi. Apakah negeri-negeri kecil diberi ataupun negeri-negeri yang khas diberikan kuasa khas veto? Ya. Tetapi cara diberikannya biasanya adalah di Dewan Atasan, iaitu Dewan Negara kita, dan bukan Dewan Bawahan, iaitu Dewan Rakyat. Kenapa? Kerana kalau kita adakan sistem demokrasi berparlimen, kerajaan dibentuk oleh Dewan Rakyat dan kerajaan harus dibentuk atas tekad majoriti. Maksudnya, dia berasas kepada kesamarataan politik. Semua rakyat seharusnya sama darjat, maka undi adalah sama nilai. Dan daripada segi itu, maka kita tak boleh adakan kawasan pilihan raya yang lebih setengah-setengah kawasan tu di mana nilai undi yang lebih tinggi daripada yang lain. Okey. Tetapi kalau kita untuk Dewan Atasan, ia boleh. Kenapa boleh? Kerana analoginya kita bagaikan parlimen itu macam kereta. Dewan Rakyat yang mewakili tekad majoriti itu adalah tempat kita tekan biak. Jadi majoriti yang tentukan ke mana nak pergi. Tetapi untuk memastikan kita tak berlaku kemalangan, kita ada break. Dewan Atasan, Dewan Negara kita adalah break. Jadi kalau kita memang nak veto, kita seharusnya bagikan kuasa perwakilan 1/3 untuk Sabah Sarawak itu di Dewan Negara. Tetapi hari ini Dewan Negara kita sebenarnya tidak berkuasa. Kenapa? Dia sebenarnya tempat orang tua. Di mana ahli politik yang bersara ataupun yang kalah dilantik masuk di sana. Mereka sebenarnya tak ada kuasa. Kuasanya agak terhad di mana dia cuma boleh menolak rang undang-undang daripada Dewan Rakyat, cuma menangguhkannya. Kalau berkaitan dengan kewangan, maka ditangguh sebulan. Kalau bukan kewangan, ditangguh setahun. Kalau katakanlah Dewan Rakyat nak luluskan satu rang undang-undang untuk mansuhkan Dewan Negara tak dapat mengelakkan kematiannya selagi daripada menangguhkannya untuk setahun. Jadi itu memang tak berkuasa. Apa yang kita perlu adalah satu Dewan Negara yang berkuasa yang boleh menolak rang undang-undang daripada Dewan Rakyat supaya keputusan yang tidak mengambil kira kepentingan minoriti termasuk negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak akan ditolak. Jadi itu adalah kuasa veto yang kita perlu. Bukan di Dewan Rakyat tetapi di Dewan Negara. Dan ia harus dipilih semua oleh rakyat. Dan Sabah dan Sarawak memang ada hak untuk tekan brek. Jadi itu yang kita penting, kita nak tegaskan di sini kerana ada ramai yang rasakan bahawa ini akan menjaga rakyat, kebaikan rakyat kalau kita dapat lebih banyak ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak. Jadi mereka jadi menteri, jadi timbalan menteri, dapat jawatan tinggi di GLC, mungkin jadi Perdana Menteri atau timbalan menteri. Tetapi sekarang kita harus lihat kepada sejarah. Kerana andaiannya adalah ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak akan menjaga kepentingan Sabah dan Sarawak. Kita ada 2 episod dalam sejarah untuk kita lihat sama adakah andaian ini berasaskan fakta. Yang pertama, ini berlaku pada 19 September 1966, iaitu 3 tahun selepas pembentukan Malaysia. Masa itu, darurat dimasyhurkan di Sarawak kerana kerajaan persekutuan ingin menggulingkan Ketua Menteri yang pertama, Stephen Kalong Ningkang. Dan untuk memastikan itu boleh dilakukan, mereka perlu meminda perlembagaan negeri Sarawak dipinda oleh Parlimen Persekutuan. Ini adalah pencerobohan hak negeri Sarawak yang terbuka. Pada masa itu ada 144 ahli parlimen. 40 daripada mereka Sarawak dan Sabah datang daripada Sabah dan Sarawak. Jadi mereka sungguh pun tak sampai 1/3, mereka boleh habis-habis menolaknya. Akhirnya keputusan yang sokong 118. Yang bantah dan keluar pada Dewan, 15 daripada Semenanjung, termasuk PAS dan DAP yang masih ada hari ini,
dan 8 daripada SNAP, Sarawak National Party, Parti Stephen Kalong Ningkang dan juga SUPP. Masa itu pembangkang. Kemana perginya yang 16 ahli parlimen daripada Sarawak, 16 daripada Sabah? Mereka mengundi untuk menceroboh hak negeri Sarawak. Biar Parlimen Persekutuan yang meminda perlembagaan negeri. Ini kemudian kita lihat episod yang kedua 10 tahun kemudian. Ini yang ramai yang saya rasa lebih arif. Apa yang berlaku pada 13 Julai adalah satu pindaan kepada perkara 1/2. Sebelum pindaan itu, perlembagaan kita menjelaskan bahawa negeri-negeri persekutuan terdiri pada 11 negeri tanah Melayu dan kemudian negeri-negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Maksudnya dia dipecah kepada 2 bahagian, menunjukkan bahawa persekutuan tanah Melayu dan Sabah dan Sarawak Borneo itu setimpal. Seperti mana kita ada Mahkamah Tinggi Melaya, Tanah Melayu dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Apa yang berlaku selepas itu adalah bahawa kalau kita lihat di sebelah kanan, sekarang Sabah dan Sarawak tersererak di antara semua. Dia tidak tertonjol lagi. Dan siapa yang menyokongnya? Daripada masa itu ada 154 ahli parlimen, dia mendapat sokongan 130. Dari mana 130 datang? 22 daripada mereka datang dari Sarawak. Antara 24 dari Sarawak, 22 sokong. Daripada 16 dari Sabah, 11 menyokong. Ini peratusan yang cukup tinggi. Ini adalah mereka adalah pengkhianat Sabah dan Sarawak yang menyokong penurun tarafan Sabah dan Sarawak kepada negeri yang biasa. Jadi kalau kita andaikan bahawa kita naikkan bilangan ataupun peratusan ahli-ahli parlimen kepada di peringkat di Kuala Lumpur, dia akan menjamin kepentingan Sabah dan Sarawak. Saya rasa kita mungkin terlalu naif kerana tak semestinya begitu. Kerana apabila orang politik berkuasa, tak semestinya mereka menjaga hak rakyat. Bak kata pepatah Melayu, harapkan pegar, pegar yang makan padi. Jadi bagaimana kita boleh pastikan bahawa pegar Sarawak tu tak makan pegar padi Sarawak? Kerana dia daripada di bawah kedua-dua yang di bawah Gunung Santubong. Tidak, itu terlalu naif. Saya henti di sini dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Chin Huat. Fakta-fakta tu menarik untuk kita fikir-fikirkan. Perkara ini juga barangkali saya tak pasti apakah isu yang sebenar, tapi dalam Parlimen Malaysia di bawah baru-baru ini dalam pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan yang lalu telah pernah diusulkan rang undang-undang MA63 yang akhirnya tidak dibaca untuk bacaan kedua kerana tidak mendapat sokongan majoriti dalam Dewan. Itu barangkali dapat kita bahaskan dalam persoalan kedua. Apa sebabnya jadi, ya, dan kita melihat Sabah dan Sarawak yang tidak memberikan sokongan untuk pindaan itu dengan pelbagai alasan-alasan yang barangkali juga rasional, tapi kita akan bahaskan selepas ini. Soalan saya dilanjutkan kepada Mr. Peter. Kita dah melihat bahawa ialah ketinggalan, keterbelakangan negeri Sabah dan Sarawak. Tapi hasil mahsulnya itu dari Sabah dan Sarawak. Tidak dirasakan oleh anak-anak negeri sendiri. Sampaikan kita sebut tadi, jalan pun tak ada, pengangkutan awam pun masih belum baik. Kalaupun ada, itu cuma di bandar-bandar yang utama, bandar-bandar besar. Baik di Sabah, baik juga di Sarawak. Tapi saya cuma nak menarik perhatian bahawa kalau kita melihat seluruh Kepulauan Borneo, yakni Kalimantan dan Kepulauan Borneo yang merangkumi 3 negara, adanya Sabah Sarawak di Malaysia, adanya Brunei dan juga ada negara wilayah-wilayah provinsi Kalimantan yang duduk di bawah Indonesia, Republik Indonesia. Seluruh kepulauan Kalimantan dan Kepulauan Borneo ini ternyata terkebelakang. Ya, kita melihat bagaimana pembangunan juga di Brunei tidak begitu pesat, dengan penduduk yang kecil tapi hasilnya yang agak lumayan. Penduduk cuma 500,000 kurang lebih di Brunei dengan 4 buah daerah.
kalau kita melihat di Kalimantan Barat yang paling hampir dengan Sarawak, itu yang antara yang paling terkebelakang gitu. Tak masuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Ya mungkin yang sedikit ada pembangunan sikit di kawasan bandar ibu kota utama di Kalimantan Selatan. Yang hari ini nak dibangunkan untuk cadangan bagi mewujudkan ibu kota Republik Indonesia yang baru ataupun pusat pentadbiran yang baru. Jadi kepada Peter, agak-agaknya dengan kehadiran ibu kota yang baru di Kalimantan, ibu kota Indonesia, dan juga dengan keupayaan yang dipunyai oleh Brunei untuk membangun. Bagaimana Sarawak dan Sabah itu harus mengambil peluang ini bagi develop. Kerana ni kita bercakap tentang politik pembangunan. Itulah umpan bagi para politikus mendapatkan undi-undi semasa pilihan raya kan, nak buat bangunan. Sekarang di Sarawak dah mula buat jalan. Saya difahamkan, isteri saya kata di rumah tu dah start buat jalan. Maksudnya pilihan raya dah dekat. Ya. Jadi Peter, apa yang patut dilakukan? Baik di peringkat ahli politik, tak boleh kita kesampingkan ahli politik juga memainkan peranan penting. Juga di peringkat orang-orang Sabah dan Sarawak sendiri, rakyat, bagaimana inisiatif yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang disebutkan tadi. Silakan Peter. Ya, terima kasih kerana memberi saya peluang. Jadi, I feel that what the government all this while, what they do is they build big projects. For example, now they give a lot of land for developers to do this monoculture, planting oil palm and planting trees and all that, all monoculture. It is not involving the people. So what you should do in order to for better distribution of wealth, of course the infrastructure has to come first. Yeah, the roads to all these places, because once you have roads, once you have all the different amenities in the rural area, the people in this area, they know what to do in order to maybe grow economy and all this other stuff. So the government, the system of the way that they develop so far, they develop big projects and all, but the people who own the land, they don't benefit as much from the project that they have. Plantation is one. Another very good example is like the big mega dams that they're building in Bakun, in Murum, in Batang Air, and then now they're doing in Baleh. But you see the people who are affected by these dams, they are being displaced, and then they are put in a resettlement area. And if you go to this resettlement area, you go to Bakun in Sungai Asap there, about 70% of the people who are supposed to live there, they have moved out to town because they know there are no jobs provided for them. So they should do consultation. We always emphasize on the free, prior, and informed consent, FPIC. Because the government, what they do is that they think out a project for the people and they go and do it. But the people themselves, they don't want this particular project. It's not suitable for them. So the government does not do enough consultation for the people. And the same thing, even if when Indonesia is going to build a capital city in Borneo, now the Indonesian government have built their roads all the way right to the border in the eastern part of Borneo. It's all tar road. Jokowi, the president himself, when they're riding a motorcycle, when they reach the Malaysian border, on the other side is all these timber logging roads. So we are not ready for that, because the emphasis now is in all these projects, the big mega projects that they're doing, where the people are not involved. And in some part of Sarawak now, they are planting rubber. They go and plant rubber, and the rubber plantation is supposed to be for the people, but the people are not involved in it. The people don't know what is going on. Most of them don't even know what is going on. So the way the government does things is top down. It should be from the bottom up. It should empower the people
empower them and try to teach them, guide them, actually coach them, and to make sure that they can stand on their own. And then you will generate income, generate economy from the rural area, because we have a lot of land. We can do sustainable agriculture there, all things. So that is what we should do. What they are doing now is they come in with the big tractors and all that. They level the land and then causing a lot of pollutions and all that. And every year we have haze because they are burning trees and all that. So the people are not involved. The wealth is gathered to the top there. The people are already rich. They are making more money. The poor people who actually own the land, the tanah adat and all that, they are deprived of the land. So I think what the government should do in order to improve the economy, and they should empower the people by capacity building, and proper consultation. That's what they should do in order to make sure that these people will stand on their own, and then also the economy, the wealth is evenly distributed. That's my answer to that. Terima kasih, Peter. Banyak lagi kerja yang kita nak kena buat untuk memastikan pembangunan dan juga kemakmuran itu dirasakan bersama dan dapat diratakan. Cuma saya yakin dan percaya pastinya kalau kita pun menjadi pemimpin, tidak juga mudah untuk menangani semua perkara ini, termasuklah politik semasa yang bergoncang. Di samping ada kepentingan tadi yang disebutkan tentang kepentingan dengan pemaju membangunkan kawasan-kawasan tanah-tanah tertentu, kemudian ada konflik dengan penduduk tempatan dan sebagainya. Tapi apapun, usaha konsultasi, perbincangan, dan juga rakyat juga harus bersatu dan peduli dalam konteks mendapatkan hak-hak mereka, paling tidak yang asas untuk dibangkitkan, kerana kita yakin percaya bukan tidak ada sumber untuk pembangunan itu. Baik, terima kasih. Ada beberapa kalau kita melihat di Facebook ada komentar-komentar yang menarik sekali. Komentar itu sudah berlangsung. Boleh ditanyakan soalan kalau ada soalan-soalan yang boleh kita angkat dan ajukan kepada panelis, dapat kita lakukan selepas ini. Kita pergi kepada Mahira untuk pusingan kedua. Nak tanya sikit tentang isu-isu yang memprihatinkan kita, seperti isu penduduk tanpa kewarganegaraan, stateless stateless people yang ada di Sabah khususnya. Kemudian isu berkait dengan penurunan kuasa yang disebut oleh Chin Wat dah sebut tadi. Tapi macam mana pula politik penurunan kuasa sekarang ini? Kerana ia menjadi suatu modal yang cukup mahal untuk politik parti-parti ni. Sekarang ni dah mula bercakap tentang MA63. Dulu tak dengar pun. Kurang kita mendengar. Sekarang dulu mungkin oposisi yang bercakap tentang MA63. Hari ini kerajaan juga bercakap tentang itu. Jadi macam mana melihat apa lagi isu-isu yang ada di Sabah dan Sarawak yang boleh kita highlightkan, kita ketengahkan supaya dia menjadi suatu concern, kepedulian bersama antara seluruh warga Malaysia. Okay. Terima kasih Saudara Fazril. Saya rasa ada banyak isu, tapi saya akan sentuh dua isu tu sebab saya rasa itu adalah isu yang penting juga. So isu yang pertama adalah isu tentang statelessness. So I think isu stateless ni adalah sesuatu isu yang telah membelenggu Sabah dan Sarawak sejak sekian lama, setelah berdekad-dekad, dan adalah isu yang like even I am fighting for it. And I think like it needs to be addressed urgently, dan isu ini telah diketengahkan baru-baru ini oleh Dato' Shafie Apdal. Tapi like if you look at the reaction and the attitude of people, sepertinya mereka rasa isu ini bukannya penting sangat pun, tetapi memberi impak yang sangat besar terhadap the development of that state, you know. So I think like what's important to note is that diorang ni dah
they've already integrated and assimilated within society. There are the people that prone to be exploited and have been exploited the most for the development of even Sabah and Sarawak. So there was a Bancian census, and was recorded that only like around 136k of IMM holders sijil burung-burung sijil banci berdasarkan kadar pertumbuhan Sabah dari 1970 hinggalah ke 2010 adalah 400%. So jadi 400%. So if you look at these numbers, we can see that there are probably around 1.6 million, which is a third of the Sabahan population. And these are the individuals that government tak pandang as serious, you know, and they lack the basic right that they need in order for them to economically empower themselves and socially empower themselves as well. So benda ini sangat penting untuk diketengahkan, dan it needs to be dealt with urgently because it will affect how that state even in Sabah and Sarawak can economically and socially empower and uplift themselves, because all of these things are interrelated with how a state can essentially function. Jadi jika kita tak deal with statelessness issue, I think like it's an urgent issue that if left unchecked and left unattended to, like it gives a negative impact to that state and also the community. So itu untuk statelessness, and that's the reason saya rasa orang perlu care about dan kisah pasal isu ketiada warga negaraan ini. Isu yang kedua adalah isu penurunan kuasa persekutuan terhadap negeri. Saya setuju dengan banyak yang Mr. Chin Huat have already said earlier on, and I think like a lot of Sabahan and Sarawakians are pushing for the Malaysian Agreement 1963. However, I agree that as much as we want to push for this agreement to be honored, we also have to how do I say this? We also, like, as voters and as citizens, we also have to check our politicians. So that's what I've been telling people, like fellow young activists, that don't just push for the Malaysian Agreement 1963. While I believe it's something that's important and should be honored, the impact of that could empower Sabah and Sarawak so much. But I think even even as a voter, I think we need to also check our politicians first. Jangan sebab diorang they fight for issue ni, Malaysian Agreement 1963, jadi kita pandang diorang terus, you know, like we revere them. But we also have to always check our politicians and what have they done to your particular constituency, apa yang mereka telah lakukan kepada negeri itu sendiri. And as a voter, I think, especially the youth, I think that there's a movement into, you know, trying to make our politicians accountable, trying to always question them, what have they done. Tapi saya rasa isu ini adalah something that, you know, it needs to be stressed even more. I think as much as we want centralization, there needs to be also an effort by the voters to also make our politicians accountable, so that it's not prone to corruption or misappropriation by the people that we entrusted, you know, these powers to. Yeah. Baik, terima kasih. Saya nak lanjutkan soalan ni, tapi soalan ini kepada Peter bagi mewakili orang Sarawak. Sebab banyak perbincangan di Facebook ni orang Sarawak yang bincang ni. Ya, dan kemudian Rafizi orang Sabah. Dia soalan ni betul-betul tolak daripada barangkali pengalaman saya sendiri. Saya orang di Semenanjung. Kami tak ada saudara mara di Sabah dan Sarawak. Cuma waktu saya nak kahwin, minta maaf sikit peribadi, tapi nak menunjukkan bagaimana persepsi itu berlangsung dalam kalangan orang terbanyak ataupun mungkin dalam kalangan family saya sendiri. Masa saya nak kahwin itu dengan orang Sarawak, saya maklumkan kepada ibu saya, kepada mak ni, cik nak kahwin ni. Saya orang Taiping. Mak, cik nak kahwin ni kan. Jadi mak pun nak kahwin ya. Kahwin ni bukan boleh ya. Orang Melayu kan nak kahwin ni nak kena
kita bukan kahwin dengan orang tu je, kita kahwin dengan seluruh family dia gitu. Jadi bila saya bagi tahu calon tu sekarang dah jadi isteri lah, calon isteri waktu itu orang Sarawak, itu terkejut sekali. Oh, orang Sarawak ya. Kemudian saya bagi tahu, kata, "Mak, dia orang Iban." Terkejut 2 kali. Jadi melompatnya 2 kali kerana terkejut. Kenapa terkejut dah? Kerana dibayangkan di fikiran mereka bahawa Sabah dan Sarawak itu mundur ya, terkebelakang ya. Masih lagi, ya, minta maaf kalau saya sebutkan benda ni agak sensitif, tapi itulah barangkali persepsi yang berlangsung dalam rata-rata orang kebanyakan di Sabah, di Malaysia. Orang Sabah Sarawak itu masih duduk atas pokok. Benda-benda ini barangkali ada kebenaran, tapi barangkali juga mungkin tidak benar. Jadi saya nak tengok apa pandangan Rafizi dulu, kemudian kita pergi berpita kenapa perkara ini berlaku dan apa sebenarnya sentimen orang Sabah Sarawak ni, memang betul tak dipedulikan ke, dianaktirikan ke, atau maklumat tak sampai ke, atau macam mana? Rafizi dulu. Okey, pada pandangan saya lah kan, sebenarnya dia lebih kepada kurang pendedahan kepada masyarakat di Semenanjung. Sebab masyarakat di Semenanjung tu terdapat setengah masyarakat Semenanjung dia masih berfikir bahawasanya Sabah ni dia terlalu tradisional. Sedangkan di Sabah ni dia ada juga bandar-bandar maju. Contohnya kita ada Kota Kinabalu, dia maju juga kira. Dan di Sarawak kita ada Bandaraya Kuching. Sedangkan Kuching tu besar, dia terpesar antara bandar Kuching yang biasa dan juga Bandaraya Kuching di selatan. Jadi dia, bagi saya lah kan, dia sebenarnya lebih ke arah ketidakcukupan pendedahan terhadap warga Semenanjung sana. Jadi mereka kurang memahami apa yang terjadi sebenarnya, apa yang kita ada sebenarnya di sini. Itu saja pandangan saya lah tentang hal ini. Okey, terima kasih. Peter, macam mana Peter melihat perkara ni? Bagi saya, orang Sarawak memang betul kerana mereka banyak yang saya selalu pergi ke Semenanjung dan di tempat-tempat di Semenanjung. Bila mereka tanya saya, saudara dari mana? Saya kata di Sarawak. Oh, terkejut mereka. Betul yang kata Fazli. Jadi, I cannot blame them lah, because that is the perception of Sarawak. Sarawak is still very backward and all that. I even heard a story, somebody saying, "Oh my goodness, Sarawak is just, the roads in Sarawak is just like in Laos." I feel very hurt. But this, I think you cannot blame the people for this. Nor can you blame the people who think about it, about Sarawak being like that. And the people of Sarawak cannot be blamed. I think the people whom we could blame are the people are holding power. The politicians and both at the state, mainly at the state, I think, and the federal level. But the Sarawak people, I'm very proud to see that a lot of Sarawakian, because they have the educations, they have the skill, they have the qualifications, they go to other places to look for jobs because they cannot find jobs here in Sarawak. Even in Semenanjung, if you go to Johor, there is a colony of Iban there. They have their own colony, they have their own, what do you call this, market and all that, selling all the Sarawak food there. You go further on, you go to Singapore, there are a lot of people I know who are working in Singapore, they are Sarawakian. Even in Europe, we have a lot of Sarawakian. They are not really highly educated. You have people in oil and gas, working in the US, in Canada, in the North Sea, in Scotland. These people are all Sarawakian. In fact, a lot of these oil and gas companies overseas who are working, these oil and gas companies like from the US and from Europe, who are working in places like the Middle East and all that, they prefer to take the Sarawakian because of the work ethics. So I think it's not the Sarawakian, it's the people who are in power. I blame them for that because they don't provide enough opportunity. They don't build infrastructure. That is the reason why that thing is like that. And the people look very lowly look down on us, Sarawakian and Sabahan. So
That is my answer to that. Ya, terima kasih Peter. Di Facebook itu ada komentar-komentar dan ulasan. Nampak ada yang menyalahkan apakah politician, para pemimpin Sabah dan Sarawak, apakah rakyatnya juga. Tapi betul juga dari satu aspek bagaimana strategi rakyat Sarawak untuk terus menjadikan kuasa pendesak kepada pemimpin itu untuk akhirnya memberikan hak dan sama rata kepada masyarakatnya. Ya. Tapi ia bersaling kaitan antara pemimpin dan rakyat. Bagaimana rakyat juga push dengan kuat, ya, strategi-strategi yang perlu kita laksanakan. Sebab itu perjalanan masih jauh untuk kita laksanakan, tapi harus diteruskan. Jangan diputuskan, kerana Sabah dan Sarawak itu ada sejarah perlawanan. Kalau kata orang Sabah dan Sarawak ni tak berani melawan, itu satu yang tidak tepat, kerana sejarah perlawanan Sabah dan Sarawak itu ada sesuatu yang real dalam sejarah Borneo. Dr. Ching Wat, kalau Dr. Ching Wat sebut tadi perlu kepada pembahagian kerusi yang lebih yang adil lah, ya, representatif di dalam parlimen yang lebih adil representationnya. Sekarang ni desakan daripada Sabah Sarawak untuk dapat 1/3 sebab katanya kita ni equal partners, ya, dengan izin rakan yang sama rata dari sudut mendapatkan hak dan sebagainya. 1/3 yang lain. Jadi sekarang ni apa kaedahnya barangkali? Tadi dah disebut sikit, ya. Cuma apa kaedah lain barangkali untuk Sabah dan Sarawak juga mendapatkan haknya, ya, bila dealing dengan Semenanjung, mendapatkan hak mereka. Sebagai contoh yang mereka minta royalty minyak. Okay. Saya pun tak tahu kalau saya jadi PM apakah saya nak bagi royalty minyak kepada Sabah dan Sarawak. Ya, itu satu persoalan besar, kan? Jadi benda-benda begini, bagaimana doktor melihat perkara ni? Saya nak bawa kembali kepada sejarah pada tahun 1963. Pada masa itu, Sabah dan Sarawak diberikan perwakilan berlebihan, over-representation, yang jauh lebih tinggi daripada Singapura. Singapura mempunyai populasi yang lebih besar daripada jumlah penduduk di Sarawak dan Sabah dicampurkan. Tetapi kedua-dua negeri ini dapat 40 kerusi, tetapi Singapura cuma dapat 15 kerusi. Kalau kita lihat, kita akan rasakan orang Singapura cukup bodoh kerana dia sanggup terima darjat yang tidak sekata, tidak sama rata dan jauh lebih rendah. Dan mereka masuk ke persekutuan untuk dianaktirikan. Kenapa orang Singapura sanggup terima deal ini? Kalau kita lihat, apa yang berlaku adalah Singapura tahu bahawa parti pemerintah Melaya tidak takut pada mereka. Jadi dia takut Singapura menjadi terlalu kuat. Jadi dia kata, kita tak akan bagi you kerusi yang setimpal dengan penduduk. Kalau tidak, nanti kami yang hilang kuasa. Singapura terima itu dengan syarat, kalau saya tak dapat kuasa yang setimpal di persekutuan, maka berilah lebih kuasa otonomi di negeri saya. Jadi kalau kita lihat sejarah, Singapura dalam 2 tahun daripada 1963 sampai 1965 mempunyai jauh lebih kuasa daripada negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Negeri Sabah dan Sarawak sampai hari ini mempunyai lebih kuasa daripada Semenanjung, tetapi tetap miskin. Singapura mendapat lebih kuasa daripada Sabah dan Sarawak. Mereka mengawal kuasa untuk pendidikan, untuk buruh, untuk perubatan. Ini adalah isu sekarang yang dipertimbangkan. Dan kalau kita lihat bahawa Petronas dan sebagainya, sememangnya itu boleh terus untuk berbincang, tetapi hakikatnya adalah persekutuan tak ada parti yang sanggup bagikan sepenuhnya mengikut kehendak Sabah dan Sarawak. Dan dengan jatuhnya harga petroleum dan semakin tipisnya simpanan petroleum dan gas semula jadi, apa yang dapat itu mungkin tak terlalu lama. Apa yang bagi saya lebih penting adalah balik kepada isu desentralisasi. Tadi yang saya katakan, kalau nak kuasa untuk jaga kepentingan negeri, apa yang kita perlu adalah sebuah
Dewan Negara yang berkuasa, berdaulat, dan di mana Sabah dan Sarawak diberi 1/3. Itu penting kerana dia adalah break. Kalau apa yang melanggar kepentingan Sabah dan Sarawak, dia boleh ditolak. Tetapi ini lain daripada Dewan Rakyat kerana itu cuma akan mengkayakan ahli-ahli politik Sabah dan Sarawak. Dan kita pernah lihat tokoh-tokoh Sabah dan Sarawak yang begitu berkuasa. Kenapa? Kerana mereka sanggup memberikan sokongan sepadu kepada Semenanjung untuk dapatkan kuasa bermaharaja di negeri sendiri. Termasuklah Tun Mustafa Harun di Sabah, Taib Mahmud di Sarawak, Musa Aman di Sabah. Perkara yang sama. Kalau katakan Perdana Menteri yang akan datang dari Sabah dan Sarawak dan dia guna orang sendiri untuk memastikan dapat sokongan, apakah rakyat jelata Sabah Sarawak akan untung? Tak semesti. Pegar tu makan padi. Sekalipun daripada kampung yang sama, tetap makan juga. Jadi saya rasa apa yang paling penting adalah desentralisasi. Bagaimana kita membawa kuasa ke peringkat kerajaan yang bawah. Bukan saja daripada persekutuan kepada Sabah dan Sarawak, tetapi juga kita harus lihat Sabah dan Sarawak itu adalah ia negara. Macam kalau kita lihat United Kingdom akan kata dirinya terdiri daripada 4 negara, 4 countries, England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Sabah dan Sarawak, kalau kita lihat daripada orang suka bincang pasal keluasannya, kepelbagaiannya. Kalau daripada segi itu, ia memang setaraf dengan Semenanjung. Jadi kalau kita lihat tu, maka kuasa tak boleh henti di ibu negeri, ibu wilayah Sabah dan Sarawak. Dia kena ke bahagian lain. Misalnya, Pak Peter Kalang, dia tinggal di Baram. Baram itu jauh daripada Kuching. Kalau Kuching dapat, tak pastinya orang Baram dapat. Jadi saya nak bawa kembali kepada sejarah lagi. Jadi indulge dengan saya, tahan dengan saya sebentar. Ini adalah peta negeri-negeri bersekutu Melayu. Bermulanya Persekutuan Melayu dan kemudian Malaysia. Dan kalau kita lihat kerana sejarah kita begitu memusatkan Semenanjung, saya pasti rakan-rakan di Sarawak dan Sabah juga kenal. Ini adalah J.W. Birch, residen Perak yang pertama yang dibunuh, yang sangat masyhur. Yang ini adalah Frank Swettenham, residen Selangor yang ketiga yang berjaya memajukan Selangor dan seterusnya menjadi Residen Jeneral untuk negeri-negeri bersekutu Melayu. Kenapa saya bawa kepada isu ini? Kerana kalau kita lihat, ini adalah peta Sarawak semasa Kerajaan Brooke. Masa itu ada 5 division, 5 bahagian. Dan Pak Peter Kalang datang dari sini. Bahagian keempat dinamakan Baram Terusan. Dan kalau kita lihat, siapakah pegawai yang mentadbir bahagian 1, 2, 3, 4, 5 ni? Kalau kita lihat sini, di sebelah sini, di kanan, the Honourable the Resident. Titlenya sama, pangkatnya sama. Maksudnya, dalam kacamata penjajah, Sarawak itu setaraf dengan negeri-negeri bersekutu Melayu. Dan setiap bahagian itu sama taraf dengan Pahang, Perak dan Negeri Sembilan dan Selangor. Kalau kita lihat ini Borneo. Borneo sekarang ada 5 bahagian yang sebenarnya tidak berfungsi lagi. Dahulunya dia mula dengan 3 bahagian dan apa nama dipanggilnya? Dipanggil residency. Resident kerana dia dibentuk sebagai resident. Dalam kata lain, kalau kita kembali kepada sebelum itu, kalau orang Sabah Sarawak sentiasa kata bahawa kita negara, maka apa yang jelas sekali adalah di bawah negara seharusnya ada negeri. Dan anda memang ada bahagian. Soalan saya, di mana bahagian anda? Di mana kerajaan bahagian anda? Di Sabah,
bahagian itu wujud pada namanya saja. Tak ada lagi satu peringkat kerajaan yang berasingan. Di Sarawak wujud, tetapi kuasanya sebenarnya tidak banyak. Kita lihat, ini adalah peta sekarang, Sabah dan Sarawak. Di bawah bahagian itu ada daerah. Daerah itu yang menjadi sebenarnya unit pentadbiran yang biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daerah itu peringkat ketiga di Semenanjung. Kalau anda rasakan selepas negeri harus jadi daerah, maka anda negeri saja. Buat apa nak mengadu? Kalau anda benar-benar percaya anda sebagai negara, maka selepas Sabah dan Sarawak, negara Sabah dan Sarawak, anda seharusnya ada kerajaan bahagian sebelumlah anda ke bawah lagi sampai ke daerah. Kita lihat, ini adalah Kuching. Peta Kuching. Jadi, dia dibagi kepada daerah. Kemudian di bawahnya ada sub-daerah, daerah kecil. Dan kalau kita lihat bagaimana ia ditakdir, kerana dengan proses urbanisasi, sebenarnya kerajaan tempatan, pihak-pihak berkuasa adalah yang berwarna ini. Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Perbandaran Pendawan dan sebagainya. Itu yang paling penting. Dan bahagian itu sebenarnya tidak wujud. Dan jadi saya nak tanya, kalau Sabah Sarawak begitu selesa untuk menyamatarafkan diri anda dengan negeri kami di sini, bukankah patut anda dianggap sebagai salah satu daripada 13 negeri? Kalau anda tidak bersetuju, tunjuklah perbezaannya. Anda seharusnya membangunkan bahagian anda. Melayan mereka itu seolah-olah negeri anda. Dan kalau negeri di Semenanjung ada pilihan raya negeri, kami boleh memilih, kecuali yang saya tinggal di Kuala Lumpur dan Putrajaya, kami ini adalah tanah jajahan persekutuan. Yang selainnya, kami ada kerajaan negeri. Kami boleh pilih adun. Kemudian adun, parti yang terbesar akan bentuk kerajaan negeri. Kenapa Sabah dan Sarawak tak boleh? Jangan kata ini adalah kerana dipaksa oleh persekutuan. Tidak. Kerana Akta Kerajaan Tempatan 1976 itu tidak boleh diguna pakai di Sabah dan Sarawak. Itu Sabah dan Sarawak ada ordinan-ordinannya sendiri. Itu kuasa di tangan Sabah dan Sarawak. Jadi kalau Sabah dan Sarawak ingin adakan bahagiannya supaya dia ada kuasa, Sabah dan Sarawak boleh buat begitu. Dan itu sebenarnya telah diajukan oleh gabungan Sabah semasa PRU 14 oleh sebuah gabungan yang dinamakan Gabungan Sabah termasuk Parti Star pimpinan Dr. Jeffrey Ketingan. Dr. Jeffrey Ketingan sentiasa kata bahawa kita nak bangunkan Sabah dan Sarawak itu untuk menjadi begitu. Tetapi sampai sekarang tak ada lagi yang berlaku. Jadi bagi saya adalah kalau Sabah dan Sarawak memang ingin, ini adalah cara yang paling baik, bangunkan kerajaan di peringkat bahagian supaya mereka ada kerajaan yang terpilih, ada kuasa dan kerajaan negeri ambil lebih banyak kuasa daripada Semenanjung seperti apa yang berlaku di Singapura semasa 1963 sampai 65. Maka dengan begitu saya rasa kuasa akan disebarkan ke rata-rata tempat. Tadi apa yang Pak Peter kata oleh Saudari Mahira kata bahawa keluar saja ibu negeri tak nampak lagi pembangunan, perkara itu akan berubah. Kerana Sabah dan Sarawak bagi saya memang kepelbagaiannya, keluasannya harus dilayan seperti seolah-olah sebuah negara, country. Not necessarily a state, but country. Saya berhenti di sini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Doktor. Menarik sekali Doktor, ni harus ada satu wacana lain tu. Ya. Untuk perbincangan yang disebutkan tadi, yang fakta-fakta dan juga cadangan-cadangan untuk membangun, itu strategi membangun masing-masing bahagian di Sabah dan Sarawak. Barangkali ada kawan-kawan kita dari Malaysia Barat itu kurang mahir ataupun kurang tahu tentang bagaimana
representasi ataupun pembahagian wilayah-wilayah di dalam negeri Sabah dan Sarawak, di mana kalau di negeri-negeri di Semenanjung itu kan ada negeri, kalau di bawahnya ada daerah. Tapi kalau di Sabah dan Sarawak, atau sebab keluasan wilayahnya, geografinya ada bahagian. Ya. Ini satu istilah yang mungkin kurang diketahui oleh teman-teman yang di Semenanjung. Baik, apapun, terima kasih kepada semua perbincangan yang cukup menarik. Ada banyak lagi persoalan yang masih belum dirungkai. Dan kalau saya secara jujur tu banyak lagi soalan yang saya nak tanyakan, tapi agak sensitif, maka saya reserve dulu, bukan dalam ruang ini, barangkali ruang yang lain. Tapi ini paling tidak sebagai satu permulaan kepada kita untuk memulakan wacana yang lebih serius tentang Sabah dan Sarawak, membumikan kepedulian dan keprihatinan warga kita, ya, dan juga bagaimana kita melihat Sabah dan Sarawak dan juga potensi-potensi manusiawinya juga penting untuk kita bangunkan secara bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Peter Kalang, terima kasih kepada Mahira, kepada Rafizi dan juga Dr. Chin Huat atas kesudian untuk bersama kita pada malam ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan, ya, dan untuk memastikan bahawa power penganjur ini, projek wawasan rakyat itu tidak dipersalahkan, ya, atas sebab pandangan-pandangan yang disampaikan itu tidak melambangkan pendirian rasmi penganjur, yakni power. Nanti tak pasal-pasal koordinatornya nanti dimarah pula, tak boleh masuk Sarawak, tak boleh masuk Sabah, susah pula kan. Jadi saya minta maaf atas segala kekurangan, tapi perbincangan harus dilanjutkan, harus diteruskan, dan contestation of ideas itu ada sesuatu yang diperlukan. Kita tak berharapkan supaya semua orang bersetuju dengan pandangan kita, tapi biarlah ada banyak pandangan yang lain, sumbang saran itu akan membawa kepada sesuatu yang lebih baik dalam perancangan masa depan. Sekian dulu untuk malam ini, dan kita ucapkan selamat malam dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Selamat Hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Bye. Sarawak Day. Bye. Agi hidup, agi ngelapan. Okay, thanks very much. Oops, sorry, I Okay. think we're ending the. Okay, the live stream is ended. Thanks so very much, guys. It's a really great sharing. Sorry we didn't. Maybe we should have done a last one round or wrap up, but I think it's great. Thanks very much, especially Fazil. Great job. I hope I Great job. didn't scare Power. No, Of all of you, perhaps my view is the most radical one. no, but that was quite a long and interesting. All this bahagian is very educational for me. Definitely. Yeah, I didn't know all that stuff. But yeah, everyone did a really great job. Everyone okay? You guys okay? Did it go all right? Yeah. All right. Huh? Nice meeting you guys, Right. Mahira and Nice. Rafizi. Yeah, Hi. thanks so much. I know it's for taking the time, and we really liked having you here and all your views lah. Rafizi, hi. Mahira. Well, if they call you, you can always say it's me. It's not a problem. I already get I banned mean- by Sarawak. Actually, I can't. There's nothing else I can do. I mean, if you were me, I might have asked a little bit about movement, about independence, all that. But yeah, that's maybe a different thing lah. But anyway, stay in touch. Please help to spread the word. I mean, we also will be in touch and talk about these things. We really do feel like Sabah Sarawak is really been neglected and That's not very not true. enough attention. So we'll be in touch lah. Hopefully, we make a connection here today and talk more about it soon. Mhm. Okay. Thanks Okay, very much. bye. Okay. Terima kasih banyak. Take care. Fazrul left already, huh? Okay. Oh wait, thing is still. Oh, still streaming.